الله الله يا الله. Escape. Escape. Tak jumpa marah lagi. Kita masih bersiaran daripada Dewan Seminar. Dewan Seminar lah, Dewan Belajar. Tu nampak Ikhwan daripada Petronas. Angkat tangan Wan. Tu. Yang sebelah tu yang kita kenal, wali daripada Bentong. Tu Kak Ina. Kak Ina, tu angkat tangan Kak Ina. Kak Ina tak? Kak Ina tu. Tu Kak Ina. Tak Dia nampak cari pun. Kak Ina. Penghulu Petronas ni Ustaz. Penghulu Petronas? Pin kan? Pin? Sekejap. Pin. Sekejap. Pin. Oh, dia nak Dah pin. pin pun tak nampak. Oh, dia suruh pin muka. Pin tutup ada, pin muka jangan. Stapler ada kau nak stapler. Tu Kak Ina. Oh, nampak tu Bat. Bat tadi dia buka pintu dia pun sampai. Tu wali Bentong kan, dia tu. Lepas belakang tu isteri Bat dengan mak mertua Bat. Pagi ni lah dia punya ahli-ahli yang dah datang. Sebelah bat. Sebelah Bat tu Ikhwan Sarip. Saya pun baru tak jumpa, tengok nama je. Dia datang daripada Kemaman. Oh, kita punya juga ya? Kopak kan? Ikhwan Sarip nampak dah guru apa? Guru 2 kan? Guru 4. Guru 4. Guru 4. Itu dia orang dia lah. Tu Guru Rahimah. Belah kiri. Yang depan tu, Purda tu. Yang Purda tu Siti. Siti dia. Macam tak biasa jumpa je. Okey. Lama tak jumpa Ustaz. PKP ni. Oh, PKP tak jumpa. Alah, Kak Ida main lagi. Ya, Ustaz. Lama tak jumpa, rindu semua. Datanglah sini. Kita 30 kita datang rumah awak. 30 lah? Okey, insyaAllah. Kita datang rumah awak 30. Gaming. Jom, ni kakak ipar saya. Ni kakak ipar saya, ni kakak ipar isteri saya. Kambing kambing masak. Ni kakak ipar. lagi. Kambing. Okey, kambing. Kita panggil ni sampai datang tau. Berapa ekor nak tumbang ni? 2 ekor. 2 ekor. 2. Nanti dah boleh ikut saya nanti 30 bulan datang kalau balak. Kita tidur dekat Mariam. Yam mana Yam? Jom serbu. Ya Ustaz. Tu Yam. Ni pemilik chalet. Pemilik chalet, comel chalet pegang balak. Dan insyaAllah nanti datang. Yam, saya dah booking 30 bulan. Ada. 29. Tak boleh tidur seminggu pun tak apa kau tak dapat. Ada. Nanti kawan-kawan dah booking nanti kontak Yam. Yam dalam chat tu bagi nombor Yam. Bagi nombor telefon awak. InsyaAllah. Berapa nak tu kita jumpa kat sana. Tapi tak ada ikan bakar lah malam-malam. Malam-malam pergi kedai ayam kali. Okey. InsyaAllah. Pagi ni kita nak bagi ni kelas kerajaan daripada Kementerian Kerja Raya. Okey. Kita nak baca ni. Saya tak bawa kitab. Saya terlupa bawa kitab. Jadi saya nak baca War ada snap. War hantar. Bat pula tukar edit masuk sini. Okey. Tu ramai-ramai kebakaran tu. Tukang snap ada, tukang edit ada. Nak cakap apa je dalam group ni. Tukang makan saya lah. Tukang makan ada. No problem je. Kelima. Tengok yang kelima tu. Membasuh 2 kaki.
Jadi yang dibasuh ni, kaki ni dia kata basuh. Lagi satu perbuatan wuduk, nama dia sapu. Sapu ni pada kepala je. Basuh ni mesti kata 2 kaki. Tak boleh kata basuh kaki. Kalau basuh kaki, mungkin kita boleh kata basuh kaki-kaki. Singular and apa? Plural. Plural. Makan kopok banyak sampai tak boleh cakap lah. Makan kopok banyak sampai tak boleh cakap dah. Orang putih dia tak pandai orang putih. 2 kaki. Kalau basuh 1 kaki, 1 kaki lagi tak lengkap, tak kena air, tak sah. Kenapa? Syarat dia 2 kaki. Lepas tu ulama tulis basuh 2 kaki. Dia takut nanti orang pergi basuh 1 kaki. Punya dia takut orang-orang ni, umat Islam ni tak sah wuduk. Dia tulis terang-terang. Membasuh 2 kaki. Serta, maknanya serta ni apa? Sampai, hingga. Kenapa dia tak kata sampai? Dulu belajar ustaz tanya. Kenapa tak kata sampai? Kenapa tak kata hingga? Kenapa kata serta? Kenapa? Kenapa Kaina? Kaina faham apa? Contoh lagi ni depan ni. Apa buat? Apa? Dia punya faham apa? Kalau guru kata serta, dia kata sampai. Apa yang mungkin orang akan silap faham? Sampai sebelum sampai ke bulan. Maknanya apa tahu? Kalau sampai, dia faham, tak masuk pula ni. Sebab tu dalam kitab dia kata, kita Jawi sama juga. Serta. Kenapa serta? Sama-sama. Termasuk. Macam pagi tadi lah, saya dengan isteri saya serta Bat, serta Kaina telah berfoto-fotoan. Berfoto-fotoan di tepi muara. Dengan asyik-asyik yang mendebarkan. Debarlah pegang matahari ni, mereka tak debar. Jauh boleh lesen pegang matahari. Dan saya dah tunjuk dengan isteri saya, apa maksud 7 kaki segalah. Untuk dapat waktu duha dengan pandangan mata. Lepas matahari ada, kita tunjuk lah. Waktu Bat datang pun, dah lupa pula cakap dengan Bat. Waktu datang Bat tadi, Bat dah. Karina pula datang, dia dah lupa. Tadi masa Bat datang, saya dengan Omar bawa habis nyanyi lagi Nustan. Kita nak tukar baju, tapi Bat datang, tak jadi dia. Bawa habis nyanyi Nustan. Dia terlupa dia cakap 7 kaki. Habis lupa. Lagu apa dia nyanyi dia? Cik, macam nak menyanyi sangat. Serta, kalau sampai, ni tak masuk. Kalau kita kata, ni ujung jari sampai jam. Sampai sini je. Dia kira sini. Kena jam lah. Kalau serta jam, semua jam. Diorang tak nampak tangan saya? Tak nampak Ustaz. Kejap. Alamak. Tukar kamera. Saja tunjuk yang orang datang lah bagi semangat. Lain kali kalau kita bawa kat luar, jom dia join. Okey. Ni, saya kata tadi ni. Kalau serta ujung jari serta jam, dia masuk jam. Kalau ujung jari sampai jam, kena kat ujung jam pun cukup. Nampak? Kalau kita tengok signboard, dulu guru kata, kita tengok signboard, kita nampak bentung. Berapa kilometer Bat dari sini? 220. Itu bukan rumah Bat bentung tengah-tengah. Tapi dia masuk dari bentung, itu 220. Dia kata Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kalau Kuantan berapa? 264. 264 tu, dia touch Kuala Lumpur je, 264. Tapi kita nak pergi Tegar Bandar lebih jauh.
Bukan 264. Mungkin 280, mungkin 290. Tu lepas tu. Sampai je dia kira. Sama macam ni lah. Jadi sebab tu lah. Sebab tu yang dikatakan apa ni? Serta. Tu faham serta tu. Serta. Basuh 2 kaki. Serta 2 buku lari. Lepas tu kalau ngaji kitab dari pondok ni, satu perkataan tu dia cerita kenapa? Betul-betul kita faham. Pada orang ni yang wajib kena ni, pada orang tertentu. Apa dia? Yang tiada memakai huf. Kau tahu? Boleh tahu huf? Saya nak tunjukkan bahu. Ni huf. Ni huf. Sarung kaki kulit Ustaz kan? Ya, sarung kaki kulit. Ni huf. Huf ni kalau yang betul-betul dia tak ada zip. Sebab syarat huf ni air dah masuk. Ini bukan huf, ini huf yang ada apa? Yang ada zip. Dia ada huf yang Ada betul. gambar lagi Ustaz. Gambar tak ada lagi. Gambar tak ada. Ya. Nak cari gambar huf ni. Jap. Kainah sana dulu masa kerja dekat negara Arab. Kainah pakai huf. Russia pakai huf juga. Sejuk. Negatif semua beku kaki. Kainah punya huf ada zip tak? Tak ada zip. Sarung. Saya nak cari gambar tu ni. Aku pergi overseas pakai huf. Tak sejuk lah. Yelah. Okey. Tengoklah gambar huf ni. Okey, nampak tak gambar huf? Dalam internet banyak lah gambar huf ni. Mesti tidak halal. Tidak halal. Selalu dia orang pakai kulit apa? Orang pakai kulit apa? Tali yang dijual. Tali tu memang kulit lembu. Overseas ni tak tahulah, dia tulis tak? Halal, tak ada. Tak ada kan? Boot dia pun boot yang kat Siti cakap. Kat Siti ada ke kat Siti? Boot. Kadang-kadang luar ni kulit lembu, dalam tu dia ada lapik. Tu selalu lapik tu yang kulit babi tu. Lapik dengan kulit babi tu. Kalau semayang pakai huf kulit babi macam mana pula rupa semayang? Luar semayang betul dia pakai dan semayang lagi lah. Ini lebih kurang lah gambar huf. Jadi, huf ni, dia kata tak wajib kita ambil wuduk, sapu kaki. Bergetah. Dia macam sokin lah. Dia sokin. Yang tiada memakai huf, kasut dalaman. Dia kata andalam, bukan dalam. Kasut dalam kasut macam sokin. Huf ni macam sokin tau. Bukan huf ni kasut askar yang orang pakai tu. Ada askar-askar dia kata ni boleh pakai huf. Tak tahulah, saya tak tahulah pendapat orang kan. Sebab huf ni syarat dia, air tak boleh masuk. Huf ni bukan pakai keluar rumah. Dia pakai dalam rumah.
token, mana pakai token keluar rumah? Karina pakai huruf dalam rumah. Dalam boot. Maknanya pada peranan dia macam token lah. Macam dia kata ni, peranan dia macam token. Peranan dia macam token. Peranan token ni maknanya token ni kita pakai kasut. Jadi yang hoof tu, yang token tu. Bukan kasut. Kalau boot-boot tentera ni, tu bukan hoof, tu kasut. Hoof ni macam token, peranan macam token. Dia tujuan dia ni nak elak kaki sejuk. Dia kalau kaki sejuk sangat dia macam-macam lah. Merekah, gatal, kaki berupah tau. Kena kena tak dia sejuk? Kalau dia sejuk, kena lah kaki berupah kulit. Selalu kena Oh dia sisir betul lah. Bat masa kita kat sekolah tu betul tak Bat? Confident ni. Masa kita tengok bola tu tak ingat lah. Kan Bat cakap, Ustaz, air punya tangan melupas lah. Tapi dia jadi gatal tau. Dia gatal. Dia macam Iqbal. Tunggu pernah pergi England masa sejuk sangat. Gatal lah kulit. Oh tangan jadi itu Oh selalu pergi pun tak betul Oh. Ini kita kulit kita tak bukan dilahirkan untuk negeri sejuk kot. Kalau orang putih lahir di negeri sejuk kan. Dia datang sini pula, dia bogel. Habis dia buka baju ke pantai. Dulu kalau kerja dekat Pulau Redang kan, saya kadang kerja Pulau Pontian. First time dia pergi 2002, 2001. Saya tak tahu budak-budak ni silap. Naik bot. Baba dukung. Aku tengok bawah, mana dukung? Bukan ni memang tu. Kau dukung tak? Orang putih tengah terdampar lah. Nanti dia bagi dukung. Dia yang datang ni kadang-kadang dia orang ni pencin-pencin tau. Saya pernah berbual dengan dia orang tau, Australia. Dia nampak kita pakai serban kan, lepas berbual, dia pun nak bercerita lah. Kadang-kadang orang putih yang berterabur, dia boleh faham tau. Dia kata kat sana, Australia ni, kalau pencin, nanti pihak gereja ni, diorang ada macam EPF. Kita panggil EPF lah. Pihak gereja ni akan datang untuk minta sumbangan dengan jumlah yang banyak lah. Dia datang, dia email dia apa dia datang. Jadi mereka ni ada setengah mereka ni cabut lari. Mereka belanjakan UPN ni lah. Lepas tu bila dah lama nanti orang gereja ni tak jumpa, kontak tak dapat, dia tak ada datang lagi. Melarikan diri dia kata. Oh, dia boleh cerita tu. Dia tak tahu cerita. Jadi kat sini dia kata handphone semua dia tak buka. Surat khabar pun tak nak baca. Dia kata dia dah kerja, dia penat kat sana, dia dah free tak nak tengok dunia luar ni. Dia tengok laut, itu makan, tengok laut, makan, tengok laut, tengok makan. Surat khabar pun tak nak baca. Dia kata dia dah macam, kalau perkataan dia kata menyampah dengan dunia. Amboi, dahsyat kan. Tu orang yang saya jumpa. Oh, ni orang pakai ambil sejuk. Kalau Malaysia kalau pakai memang merah kulit, tak boleh. Tak sesuai. Malaysia sesuai pakai stokin. Pakai stokin. Okey. Wajib dibasuh apa yang ada pada kaki. Apa ada pada kaki? Bulu kaki ke apa benda ke. Sama hukum dia macam basuh dua tangan tersebut di atas. Maknanya tak boleh ada air halang. Kalau kita cat rumah jaga-jaga, tepi cat dekat lantai, kita kena hilangkan dulu, tak boleh ada benda-benda yang menghalang. Antara sebab orang kena seksa kubur, dia basuh kaki, dia tak basuh tumit. Dan kita kata, ada dua. Satu kencing tak cebok dengan betul, satu lagi wudu tak betul pada tumit. Jadi tumit ni kawasan yang selalu tak kena. Sebab tumit kita gini. Kalau kita alihkan air, dia akan lepas. Dia akan lepas gini. Dia tak akan konak untuk kena bucu. Dia tunjuk. Sini ya. Kalau tumit tu gitu, tumit dia gini, dia kat ujung ni dia akan kena air. Dia akan lalu gitu. Jadi dia lalu gitu. Tu buat tumit tak kena air.
Kalau kita tak hati-hati, memang tak sah wuduk. Nak selamat, pegang tumit tu. Air kat tangan, sapu. Okey. Kalau kita kaki tak sihat, agak payah nak angkat. Kadang-kadang angkat-angkat, pegang paip, dengan paip lebah. Kalau sini jangan buat. Mau bikin datang belakang. Pegang paip, angkat kaki. Kalau kita angkat kaki sekejap, kita dah jatuh, elok kita ambil kursi. Selagi kalau kita angkat dah jatuh, air tak habis kena, kita pun kata okey lah. Ni yang bahaya ni. Elok duduk atas kursi lah. Kalau kaki kuat lagi boleh lah. Kalau kaki tak kuat, duduk atas kursi. Ambil bangku, duduk atas kursi. Take your own time untuk basuh kaki. Jadi duduk. Kaki kuat lagi tak apa. Kalau tak kuat nanti angkat sekejap dah jatuh. Angkat sekejap jatuh. Lama kita pun rasa malas nak buat sungguh-sungguh, ada benda tak kena. Dia bahagian yang selalu tak kena, dia ada dua kaki ni. Kalau kuku, satu kuku lah. Lagi satu celah jari, nak kena ambil perhatian. Celah jari kaki. Lagi satu tumit. Ni tiga je yang selalunya yang dikatakan tak kena air. Kuku, celah jari kaki, tumit. Kalau tak kena air, tak sah wuduk. Ustaz kena gosok kan? Bila air tu turun. Sunat. Gosok sunat. Oh, okey, terima kasih. Tapi kalau nak selamat dia benda sunat ni dia membantu untuk menyempurnakan wajib. Kalau dia kata sunat menyelati. Masuk jari daripada bawah. Ni tapak kaki, masuk jari daripada bawah. Bawah ni. Kalau tangan di sini. Tangan daripada atas, kalau kaki di bawah. Ni nama menyelati ni. Kalau kaki kita buka, kita curah air, dikena air, sunat masuk jari. Kalau kaki kita buka jadi kecil, dan kalau tak buang sini, tak kena air, maka wajib menyelati. Itu perkataan tu. Menyelati. Kadang-kadang kita ada panggil menyelati. Tu basuh kaki tu nak kena hati-hati. Kalau tak kena air, bahagian-bahagian air nanti kita punya wudu tak sah. Ni yang paling bimbang ni, wudu tak sah. Ramai orang dah pencin belajar dengan saya, dia kata, Ustaz, dia kata mandi wajib saya salah. Ni kata ni saya biasa dengar. Ada yang kata, Ustaz, saya rasa mandi wajib saya ke laut dah. Salah. Selalu mandi wajib dia kata mana bahagian yang salah. Saya tak pernah pegang bawah telinga saya. Ini critical part ini bahagian yang selalu tak kena air. Saya kata kenapa ke laut? Ni. Nanti dia kata dengan dia, itulah datang kelas ke muara. Datang sini kita ke muara. Lepas tu kita belajar. Ni bahagian penting. Ramai orang kata wuduk tak sah, ramai yang kata mandi wajib tak sah, ramai yang kata semayang macam terpayang. Ramai yang kata bukan mandi wuduk sah, main air ni banyak-banyak pertanda banyak keluar. Tu dah kena faham tiga bahagian. Kuku, kaki, celah jari kaki dan tumit. Macam kita kata wajib lebihkan basuhan. Online nampak slide tak? Nampak PowerPoint. Okey. Nampak Hu kan? Okey, tak apa. Saya nak tukar slide. Ustaz nak tanya boleh? Kalau tumit tu kan, tumit tu selalu kalau kita dah semakin meningkat usia ni, dia dah jadi macam keras tau Ustaz. Lepas tu dekat hujung kaki kita yang dekat jari las tu pun dia macam keras. So dekat keras-keras tu kita perlu tak extra gosok ataupun kita just lalukan air dan pakai tangan je? Dia lalu pakai tangan tak apa. Dia tumit ni kadang-kadang dia pecah-pecah. Celah-celah pecah-pecah tu kadang-kadang ada benda yang lain. Tu nak kena pakai yang saya kata apa tu? Buat stone. Dulu cikgu-cikgu kata, apa cikgu? Apa stone? Apa yang mau apa batu tu?
Batu tu dia ni lah, dia cuci, dia ratakan ujung jari. Apa nama dia? Dulu ada dalam guru kita cakap. Apa? Pumice stone. Pumice stone. Apa? Pumice stone. Ya betul Ustaz. Tu Tumi. Keo. Sio. Pumice. Juga dia tu dah sebut. Malu nak tanya Tengku banyak kali, je lah, macam biasa lah. Orang sombong, bodoh tak nak aku. Maksud dua kali dah. Sumi Stone. C-U-T. Penang. P-U-M-I. Sumi Stone. Betul lah. Sumi Stone. Sumi Stone. Ya je lah. Go, tak nak cakap tak tahu. Betul lah. Betul tu. Betul juga betul tu. Padahal tak tahu. Tunjuk gambar, ada gambar. Gambar? Ada gambar? P-U-M-I. P-U-M-I-C-E. Pumice Stone. Dia buang kulit mati. Pumice Stone ni dapat kat mana? Masih Kat Shopee pun ada Ustaz. Masih tuan. Ada. Belakang ni pun ada banyak pun. Maiden ada. Maiden. 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 Ni Pumice Stone. Apa tak slide? Online. Kena nampak. Nampak? Online nampak? Baik, keluar baik. Ni Pumice Stone. Nampak Ustaz. Ini dia licinkan sejarah kulit. Tapi kalau orang rajin pakai slipper kat rumah dia macam saya kasar lah. Lotion Ustaz. Tuan mereka. Bila kalau orang kerja kat dapur. Kalau orang kerja manis bahaya. Kita pakai slipper kalau kita tak boleh nampak kat sini. Dia allergic lah. Saya dulu balik haji, masa balik haji kaki saya teruk lah. Letak lotion. Orang kalau jarang kerja kot dia dia licin kot. Saya masa kerja dulu, tumit saya bab delima apa tu? Bisa cakap abang pergi tumit macam delima apa? Berkah. Delima merkah. Delima merkah? Tak elok lah. Delima dah merkah. Kena pakai Pumice Stone. Merah, nampak merah. Delima merah. Tengok baby punya kaki. Akan tengok baby kaki, baby. Cucu baby. Nampak kaki dia. Baby kan kaki. Saya masa pergi Mekah, masuk kat Mekah pun dah pecah-pecah. Tapi Alhamdulillah lah tak luka. Luka takut juga. Kat Mekah, kaki teruk. Tapi tak luka. Tak ingat pula kat Mekah nak beli Pumice Stone apa stone. Kat Mekah stone tu ada lah. Stone lontar tu. Itu yang berat. Rasanya farmasi jual. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya satu soalan ni. Tanya. Okey, katalah bahagian kaki kita ni ada luka dan kena balut lah. Tak boleh kena air. Macam mana nak wuduk tu Ustaz? Kalau kaki berbalut tak boleh kena air? Luka. Dengan sini. Kaki berbalut tak boleh kena air dengan sini. Muka basuh dengan air wuduk. Tangan basuh dengan air wuduk. Kepala basuh dengan wuduk. Kalau kaki kiri tak balut, kaki kiri dia basuh dengan air wuduk. Lepas tu kena stop, kena tayamum.
So jadi maksudnya kat kaki kita tayamum. Tayamum bukan tayamum kat kaki. Tayamum kat muka dengan tangan. Okey, faham. Jadi maksudnya bahagian yang boleh kena air tu kita wuduk macam biasa. Kemudian kat kaki dah sebab luka kita stop, dia tayamum macam biasalah. Macam biasa, macam biasa. Okey, terima kasih. Dan sembahyang itu kena qada kalau masa balut tak ada wuduk. Okey, kena qada lah, lepas tu kena qada lah. Kalau waktu balut tak ada wuduk. Okey, waktu Kalau masa balut ada wuduk, lepas tu dia batal-batal tak apa. Okey, faham. Kalau kita masa balut kita ada wuduk, lepas tu kita batal. Lepas tu nak ambil wuduk balik. Kita tayamum, tapi sebab tu tak ada qada. Sebab masa balut tu Okey, faham. okey. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kalau kita tangan simen, ini saya cakap banyak kali ni. Tangan simen belah kanan. Muka kena basuh, tangan kiri kena basuh. Apa yang simen kat sini? Nampak gambar tak? Gambar saya nampak tak? Nampak. Yang orang nanti ulang pernah tengok tak apa. Kalau simen sampai sini, ini simen, ini tak ada simen, yang sini kena basuh dengan air. Kalau simen jari tak simen, sampai sini je. Jadi ini kena basuh dengan air. Tadi basuh ni dengan air, lepas tu stop, lap muka, lap dengan kain, tayamum, lepas tu baru sambung kepala dengan air, kaki dengan air. Dia kena stop dekat bahagian tu, yang nak buat tu stop, buat tayamum. Tadi kaki di ujung. Lepas tu bila habis kaki kanan, kaki kiri tak boleh, tayamum. Tak apa, dia anggota ujung. Dia mesti ikut tertib. Apalah. Kalau dibalut itu anggota tayamum, wajib qada solat. 6 bulan patah tangan, 6 bulan kena qada sembahyang. Kena ada wudu sekalipun. Sebab yang dibalut itu anggota tayamum. Pernah patah tangan tak? Nah. Abang Dong sila menahan. Ustaz nak tanya, kiranya Ustaz, kiranya basuh yang tempat yang patah tu dulu lah, lepas tu baru basuh muka dan tangan yang anggota lain lah, betul? Dia ikut turutan lah. Maksudnya muka dulu, baru tangan. Yang patah tu kira last lah, ya betul? Bukan. Ikut turutan juga. Katakanlah patah tu tangan. Patah muka, patah tu kanan. Simen. Jadi yang kanan sunat kanan dulu. Jadi yang jari ni, kita sapu air lah biasa. Duduk. Okey. Lepas tu buat basuh kiri. Lepas tu stop tayamum. Faham. Tayamum tu ganti yang bawah-bawah ni. Okey. Lepas tu sambung balik air. Kepala. Lepas tu sambung balik air kaki. Air dan kaki duduk je biasa. Okey, Ustaz, saya memang debu ke apa Ustaz? Tayamum kena buat. Akak beli kat kedai. Ustaz, maknanya kalau kita tak nak qada solat kita tu sebab mungkin jangka panjang nak berbalut, sebelum simen atau sebelum kita balut anggota tersebut kita ambil uduk dahulu, betul Ustaz? Ya, tapi bukan pada anggota tayamum. Kalau dibalut itu anggota tayamum, muka atau tangan, ada wudu tak ada wudu pun dia kata. Sebab kita gagal laksanakan wudu sebab dia berbalut. Yang kita dapat tak payah qada kalau balut tu bukan anggota tayamum. Kaki, peha, betis. Masa nak balut tu, cakap dengan klinik tu, bagi saya ambil wudu dulu. Okey. Lepas tu balut kaki lain, balut. Tu belum masuk waktu pun boleh Ustaz ambil wuduk dulu. Sebelum masuk waktu salat lah. Tak boleh. Dia nak waktu salat sebelum waktu salat. Sebab ada tayamum. Sebelum azan. Tayamum tak boleh ambil sebelum azan. Sebelum masuk waktu. Wuduk boleh.
Saya pun tak boleh. Nah, maksud saya uduk tu Ustaz, kita kaki sebelum kita balut tu, kaki kita pagi macam ni, macam waktu duhur ni kita ambil uduk. Lepas tu kalau waktu masuk duhur nanti kita tak payah kaki tu kita tayamum aja. Boleh macam tu maksud dia? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Yalah faham Ustaz, faham. Dia kena mula wuduk nanti yang serentak. Kena buat lepas. Saya ambil uduk dulu sebab kita ambil uduk dulu baru balut. Macamnya duha ambil uduk dulu, kita balut baru tayamum. Nanti zuhur kita terus tayamum aja. Maksud saya gitu. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Okey, Ustaz faham. Tayamum ni satu tayamum ni satu fardu. Kamu tahu saya Ustaz, tapi maksud dia kalau kita uduk tu kita nak qada jugalah solat kita. Kalau macam ni juga, saya ambil uduk, saya balut kaki saya, betul saya tayamum. Zuhur saya tak ada kaki tu saya tayamum aja, saya solat. Tu saya qada solat saya zuhur tu Ustaz, maksud dia. Kaki, kalau dibalut itu kaki, kalau dalam keadaan wuduk, tak qada. Tapi perbuatan wuduk dengan tayamum ini mesti ambil lepas masuk waktu zuhur. Faham Ustaz. Okey. Okey. Ini batu tu. Okey, sekarang ni nak baca lagi kitab. Apa dia kata tu? Jika ia memakai huf. Tu tadi huf tadi. Huf ni sokin kulit. Peranan dia untuk mengelakkan dia bersejuk. Tu peranan huf. Kalau orang Melayu, kitab Melayu kadang-kadang dia panggil muza. M-U-Z-A. Dalam nanti kita sampai bab ni. Memakai huf atau menyapu muza. Dalam kitab ada. Dalam kitab yang penuntut ada. Okey. Jika ia memakai huf, wajib. Macam biasa, wajib apa? Wajib bersyarat. Salah satu daripada dua berikut. Jadi pilihan. Sapu air saja atas huf. Sapu air mana? Tengok Nampak gambar saya tak? Online. Nampak gambar tak? Nampak? Ini kaki. Ini buku lali. Ini kaki. Ini tapak kaki. Sapu atas. Dah. Bukan atas kaki. Sapu air saja atas huf. Saya buka. Tak nampak Ustaz. Tak nampak. Nampak. Ni tangan. Ni kaki. Tak payah tunjuk kaki gigi ibu penuh apa. Boleh. Gini. Okey. Saya tunjuk kaki lah. Nanti saya jaga kamera sekejap dia jaga kamera. Okey dah tadi. Sekejap, dia jaga kaki sekejap. Jaga kamera sekejap. Dia mesti faham betul-betul lah benda ni. Jangan kata tak jelas. Nanti besok tiba-tiba pergi keluar negara pakai huf. Ini sebab bukan profesional kan. Ni kalau TV3 je. Tak Ustaz, siapa yang tengah online kat situ pakai handphone, minta dia Ni. share screen. Tengok dong gelak je. Waduh ni. Nasib baik kaki saya ni bagaikan delima. Ni, nampak ni? Online nampak online. Nampak. Ni bu. Sapu je. Sapu. Video. Tak payah buka Ustaz. Saya buka. Tak boleh tunjuk dah lama kaki. Nanti orang kata aku hajar Ustaz ni tunjuk kaki. Belajar tak apa kan? Kalau kat suruh saya tunjuk. Pasal saya tunjuk. Sapu atas. Okey. Kita tukar kamera balik. Saya balik. Saya buka. Dia ada dua pilihan lah. Sama ada dia nak buka atau tidak. Video. Patut tadi pakai kaki bat lah. Kaki model. Dah kaki bat kecil sikit. Cantik. Kaki licin. Orang kerja pejabat. Ustaz, perlu baca bahagian bawah huf tu tak Ustaz? Bawah tak payah sapu. Atas saja.
Atas saja, bawah tak sapu. Sebab tu Sayyidina Ali kata apa? Kalau agama ini menggunakan akal, aku akan sapu bahagian bawah. Bila orang pijak kat rumah kan pakai hu pijak yang kotor bawah. Tapi agama tak gunakan akal. Aku ikut apa Nabi buat, sapu atas. Ada benda kita tak boleh fikir. Kenapa sapu atas kan? Kenapa sapu bawah? Bawah lah kotor. Dia tak kotor, dia pakai dalam rumah. Dia pakai dalam rumah. Bukan dia pakai pergi keluar pakai hu. Dia pakai kasut kat dalam. Hu ni masuk dalam kasut, jalan. Bukan pergi keluar macam tu. Tu saya nak kata kalau agama ini ikut akal, aku tak sapu hu kat atas, aku sapu hu kat bawah. Tapi agama ni bukan ikut akal. Lepas tu ada benda yang kita tak faham, kita ikut je lah. Jangan tanya, ada orang suka tanya, kenapa kita ambil wuduk, kenapa kita basuh kepala, apa kena guna kepala, kepala tak kotor, jangan tanya. Adalah sebab dia kan, akal dia tak capai. Nampak? Tak ada batin ke? Mana? Yang ni. Oh tak on. Alah. Tak pandai menari dikatakan lantai jungkat-jungkit. Tak on kata dia rosak. Buat malu dia tunggu kan. Okey. Dua pilihan. Mana tadi? Okey. Maka jika ia memakai hu, wajib salah satu dua perkara. Sapu air saja atas hu atau basuh kedua kaki, buka hu. Itu lebih afdal. Okey. Sekarang ni kita ada pilihan lah. Kita pergi luar negara, kita pakai hu. Okey lah, kalau kita nak sapu-sapu lah, kita nak amalkan. Sebab belajar tapi tak sempat nak pakai. Okey. Kalau kita nampak orang luar negara ambil wuduk, tiba-tiba dia basuh, dia tepu kat atas, dia basuh kaki tu kan. Kita cakap, ni sesat ni. Bukan sesat. Kita yang bodoh tak belajar. Ada begitulah. Nampak grup kita pula tu, rombongan kita tu. Dia basuh wuduk ini. Kita tak tahu. Tanya pakcik kenapa tak buka sokin? Tak sah. Dia kata, hu. Apa hu? Dia tanya, kat Malaysia duduk mana? Pergi surau tak? Pergi surau belajar tak? Inilah hu. Habis tak buka. Inilah hu. Ini nama hu. Jadi saya buka. Tapi afdal, buka. Macam orang semayang. Orang lelaki semayang. Pakai sokin. Semayang pakai sokin. Sah tak? Orang lelaki pakai sokin. Sah. Tapi yang afdal, buka. Masuk masjid, nak semayang, buka sokin. Itu yang paling baik, buka sokin. Yang afdal, kita buka. Tapi sah. Kalau tak kaki sakit, Kalau sakit, tak apalah. Orang lelaki kan ada, saya tengok Zuhur pakai sokin. Zuhur pakai, Asar pakai, kenapa? Sakit. Tapak kaki. Tapak kaki sakit. Sejuk tapak kaki. Kencing manis tak dipijak lantai. Oh ya ke? Kencing manis. Oh sejuk kaki Zuhur pun sejuk kaki ke? Dia jenis sejuk gitu. Saya nampak orang lelaki banyak kesokin. Orang tua lah. Pak kaki sakit, Ustaz. Ya, kaki sakit tak apa. Dia yang afdalnya buka. Hoof ni, kalau pakai hoof, boleh sapu atas pelonggaran. Yang afdalnya buka. Nak ambil yang afdalnya buka. 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 Okey. Ustaz nak tanya, Ha. kalau kata macam khuf ni dia mesti dikhaskan yang dibuat daripada kulit atau kalau kata condition di mana memang cuaca sangat sejuk dan orang tu pakai stokin bukan yang buat daripada kulit tapi dengan tujuan yang sama iaitu untuk Tak boleh. Dia salah itu boleh masuk air. Oh, okey. Kalau dia pakai stokin 3 lapis, itu kan hoof. Sebab apa boleh masuk air. Dia kau celup dalam air boleh kena kaki dia. PVC boleh lah Ustaz, PVC.
PVC. Boleh. Janji tak masuk air. Tapi kalau PVC bukan soken kasut. Dia peranan dia boleh soken. Kalau kita pakai PVC kasut bawa keluar, dia tak ni. Dia tak boleh. Apa ni? Ada dalam. Nanti dia sampai ni muka surat berapa? Tengok. 40. Memakai huf atau menyapu muza. Nanti lah. Tunggu dia bawa rombongan pergi Switzerland. Very confident, you know. Mati-mati nak pakai huf je. Pergi rumah kat Siti Ustaz. Okey, Tengku cakap ni nak ajak kita pergi Switzerland. Semata-mata nak amalkan huf je. Berat dia mula. Angan-angan kira sangat berat dia. Okey. Kumpul duit. Bukan apa? 18 ada, memakai huf. 17. Dalam dalam kitab ada. Muka surat 17. Memakai huf atau menyapu muza. Terbalik Ustaz, menyapu huf memakai muza. Memakai huf, memakai muza, menyapu memakai muza. Menyapu huf. Menyapu huf, memakai muza. Muza huf sama lah. Dia ada satu bab khas. Ada satu bab khas. Jadi nanti kalau pergi negara sejuk, tak sejuk sangat pun tak apa, boleh kau nak buat. Kan? Tapi selalu orang pakai ni negara sejuk. Orang sana dia dah biasa dah pakai. Dia protect kaki dia jangan rosak. Sebab kalau sejuk sangat ni, dia macam-macam lah. Terutama orang tua kan, dia macam-macam benda lah. Saya tak pernah sapu huf. Dalam hidup saya tak pernah. Okey. Soalan lagi, nak tanya apa? Okey. Saya nak beritahu sekarang. Saya tunggu sunat-sunat wuduk. Sunat berdoa, kata apabila menyapu kaki. Okey. Bila sapu kaki kanan, doa dia, Ya Allah, tetapkan kaki aku di atas titian sirat bersama kaki-kaki orang-orang apa? Soleh. Orang soleh kaki dia tak jatuh. Solehin. Bersama solehin. Solehin ni orang-orang soleh. Kalau solehin maknanya orang soleh. Bersama solehin pun tak apa. Kaki kanan. Tetapkan kaki aku di atas titian sirat bersama orang-orang soleh. Bersama kaki-kaki orang soleh. Kaki orang soleh tak jatuh. Bila basuh kaki kiri, sunat baca doa, Ya Allah, jangan kau gelincirkan kaki aku dari atas titian sirat seperti kaki-kaki orang-orang musyrik. Munafik dan musyrikin. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ada beberapa terjemahan dia kata musyrik. Ini dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengambil perkataan Imam Rafi'i. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Wah, siapa nembok tu? Ustaz, nak minta ulang. Minta ulang. Ya Allah, kaki kanan, tetapkanlah kakiku di atas titian sirat bersama kaki-kaki orang soleh. Masa basuh kaki kanan. Kanan doa lain, kiri doa lain. Masa basuh kaki kiri, Ya Allah, jangan kau gelincirkan kaki aku dari titian sirat bersama kaki-kaki orang musyrik. Musyrik apa? Orang musyrik orang apa? Syirikin. Orang syirik. Orang yang syirik kepada Allah. Itu nama musyrik. Orang yang menyekutukan Allah. Orang yang mengatakan ada perkara lain, ada makhluk lain yang ada sifat macam Allah. Kalau dia kata, kalau dia tak ada bagi aku duit, aku tak ada rezeki. Ni syirik. Sebab yang bagi rezeki ni Allah. Jangan samakan orang lain pula boleh bagi rezeki. Makhluk, itu nama syirik. Yang nyembuhkan Allah. Kalau aku tak makan ubat ni, aku tak sembuh. Aku terus sakit. Ini syirik. Jaga-jaga kan.
Bukan syirik ni hanya menyembah bala. Syirik yang takut ni syirik khafi. Khafi ni apa? Lidah. Berbunyi. Sembunyi. Jangan faham syirik jali, syirik nyata yang besar. Syirik khafi, syirik kecil. Dia salah. Bukan kecil. Dia susah nak trace. Dia sembunyi. Ashabul khafi kan. Dia sembunyi. Bukan kecil. Kita fahamkan kecil. Kita kata riak ni syiriknya kecil. Bukan. Bukan kecil. Tersembunyi. Kenapa riak ni dikatakan syirik? Dia yang mampu ni, yang bagi kuat ni, Allah. Kalau kita riak, kita buat, masa kita yang buat, kita yang kuat, maknanya kita ni ada macam sifat Tuhan yang boleh buat, kuat. Kalau kita dah baca lah, haula-haula quwwata billah. Itu riak yang dikatakan syirik yang kecil. Jadi kena hati-hati, benda ni kena sangat hati-hati ya. Sebab orang musyrik nanti kaki dia gelincir. Dia gelincir daripada cerita syirak. Okey, lagi soalan. 29. Ada yang apa? Dah. Ustaz nak tanya Ustaz. Ni tapi bukan mengenai solat lah. Ada saudara tu dia apa ni? Kaki dia tu doktor kata dah dia mati, sel dia mati dah. Tapi dia tak nak potong sebab kalau potong memudaratkan lagi. Jadi andainya jari tu sikit lagi akan jatuh satu persatu. Lepas tu kalau jatuh tu kita basuh, kita ke bumi macam mana Ustaz? Di rumah ke ataupun di kubur? Tak kisah mana-mana bumi. Ke bumi ni tak syarat kubur. Kalau kita mati nak dalam depan rumah pun tak apa. Kan? Tapi kita tanah kita lah, jangan tanah orang. Jangan ambil tanah majlis seperti tanah badan bapak kita. Pergi jalan tanam, tak boleh. Dia sama ada tanah kita atau tanah wakaf. Tak semestinya tanam dekat kubur, tak syarat. Bukan syarat tanam kubur, syarat tanam. Jadi basuh bersih-bersih macam tu je lah? Basuh sebagai menghormati anggota badan, tu je lah. Anggota kecil. Tak payah semayangkan jenazah? Jangan semayangkan tangan, jangan. Tak payahlah? Oh ya. Okey. Saja aku semayang atas tangan ini, jangan. Wow. Mana wow? Ya Ustaz, ada Ustaz. Wow pernah tanam kaki orang? Pernah Ustaz. Tangan orang pernah? Pernah Ustaz. Kaki pernah, tangan pernah. Tangan kat mana? Dia basuh Ustaz, basuh bersih-bersih, lepas tu bungkus dengan kain putih. Lepas tu masuk dah, lepas tu imam tu datang dia doa, habis itu gitu Ustaz. Oh doa juga? Ha. Dia sebenarnya tak doa berapa. Dia doa ni, kalau tanam jenazah yang betul-betul komplit pun tak wajib doa tu sunat je. Tapi atas orang mati, sebab tu kita tanam uri, tahu uri tak? Tahu uri? Orang Terengganu panggil apa uri? Tahu uri. Tahu. Tak tahu saling Ustaz. Budak. Kenapa ulama kata kita basuh? Boleh nak tanam, boleh. Dia kata basuh kenapa? Menghormati salah satu daripada anggota tubuh. Kalau tubuh lah, dia duduk dalam kubur lama kan. Jadi basuh-basuh. Kenapa balut nak kain putih? Macam kain kapan lah. Tu lah kain kapan lah. Lepas tu tanam. Lepas tu ada orang tahu apa? Tahu pensil. Budak tu pandai. Tu tak ada. Itu dah jadi syirik kot Ustaz. Saya tahu. Ada orang taruh pensil box. Baik taruh handphone. Satu. Ada orang taruh paku. Kerja laptop. Dia yang boleh letak garam ke boleh. Kenapa? Tak nak bagi bau, tak nak nanti binatang tarik, itu je. Atas sebab tu boleh. Jangan letak benda-benda lain lah. Dan letak handphone, pensil, ada orang buat ni. Tapi pandai menulis. ada juga orang yang buat apa Ustaz, dia bakar dekat atas tempat. Bakar apa? Bakar uri? Dia letak lampu. Dia dah tanam, lepas tu macam dalam 3 hari ke dia bakar dekat atas tu, tak tahulah apa maksud
Tak, dia Tujuan masuk dia. dia tak lampu ni jangan binatang datang. Betul. Tak ada letak lampu. Dia biasa letak lampu. Takut binatang gali. Binatang bau lah. Bau dia gali. Jadi dia tak garam ni nak elakkan binatang ni bau. Macam ikan terubuk, ikan masin kan orang letak apa? Kau tak garam tu. Dia nak elakkan bau. Sebab apa kalau bau nanti binatang gali. Nanti lagi leceh nak kemas. Pada tu boleh lah. Tapi jangan letak benda-benda yang tak tahulah fahaman ke orang tu cakap apa kan. Ustaz, kalau tanam uri ni duduk dekat dalam kawan dia, pokok apa? Pokok apple, daripada kaum putih. Ada orang kata pokok-pokok ni apa? Pokok ni bagus tanam uri. Pokok apa? Pokok pisang, Ustaz. Pokok pisang. Sejuk. Oh sejuk. Mungkin juga lah. Tanam ada orang tutua cakap macam-macam pantang. Jangan tanam kat pokok ni nanti mudah ni gini. Itu pada fahaman orang tutua lah. Tak tahulah saya betul tak betul. Itu adab saja Ustaz. Ada lah. Saya tak lupa tanya mak saya. Uri saya tanam kat mana? Nak tanya juga kan? Ada jangan tanam depan rumah. Tanya Ustaz. Assalamualaikum. Tanya. Mesti ke kalau apa tu uri kita, adik-beradik kita kena tanam satu tempat? Tak. Dia tak ada syarat. Okey, terima kasih. Ustaz kalau tak tanam dosa ya? Tanya je. Dia tak dosa tanam. Korang biar dia ambil tak apa. Tapi selalu hospital dia suruh ambil. Kalau kita dengar kan, saya dengar lah cerita. Kalau dia Melayu ni, dia kata ambil balik. Sebab apa? Nanti orang ambil, orang ambil, orang buat lipstick. Dia buat kosmetik. Kosmetik ni, lipstick apa benda dekat muka ni. Kosmetik, Ustaz, kosmetik. Kosmetik. Itu buat ilmu hitam. Ya Ustaz, dia salah satu bahan untuk buat Kosmetik. kosmetik. Apa Apa pun lah kosmetik? bedak ke, bicu ke. Lepas ni 2 hari dah tempuh dalam makan kat GoPro lah. Dia cakap lah. Saya cakap betul ni. Ya betul. Ada kawan saya di Tanah Serai. Lepas tu dia kata dia nak pergi hospital ambil uri. Dia hantar Singapura. Saya tak tahu dia buat apa. Dia buat minyak wangi. Lepas tu nak kena hati-hati lah. Nanti kita pakai BB tu uri orang. Uri najis. Ustaz, tali pusat. Tali pusat. Mana tali pusat? Tali pusat dia bagi ni. Tanam. Bapak saya keringkan ikat adik-beradik. Dia kata nanti tak bergaduh. Betul? Oh ya ke? Jauh. Keringkan lepas tu buat apa? Ikat je, simpan. Adik-beradik, 7 ikat satu jalan. Ikat simpan? Simpan lah. Dulu siapa Beri yang air. dapat? Bukan uri, tali pusat. Tali pusat. Yang sikit tu. Tali pusat buat ni. Dia keringkan buat tangkai. Bukan buat tangkai. Dia kata dia simpan tabung tempat apa? Untuk apa-apa penyakit kan? Oh ya ke? Tak tahulah tapi bapak saya kata nanti. Orang dulu lah, orang dulu. Orang sekarang dia buang aja saya tengok. Tapi macam mana saya kata, bila sebagai daripada anggota badan, kita harus tanam. Menghormati lah. Menghormati. Okey? Sorry Ustaz, last pasal basuh kaki tadi. Apa kalau macam tempat wuduk kita tu tinggi pipe dia. Bau tinggi. Kita angkat kaki kita tu ada tak had Ustaz, kita boleh angkat, tak boleh lebih perut ke apa ke, ada tak? Ada had. Jadi boleh kena air main kot. Betul saya kata lah, kalau kaki kita nak angkat ni payah, elok kita duduk. Takut nanti basuh tak sempurna. Sunat basuh kaki mula dari mana? Sunat basuh kaki mula dari mana? Jari. Mata kaki. Sunat basuh kaki dari sini. Sunat basuh tangan daripada sini. Kecuali kalau orang tuang air, sunat basuh sini. Okey, kadang orang tuang tak tuang, pakai-pakai. Kita basuh sini. Basuh sini. Kalau orang tuang, basuh sini. Tu nak kena faham dia punya sunat yang diceritakan dalam kitab lah. Okey, dah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ni tunggu link. Kalau saya rasa saya tak sempat atau apa-apa perkara, saya kata tak sempat. InsyaAllah rasa sempat. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.